Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Awak Kita Channel dalam segmen Jom Makan Popcorn Cili Kasih Taro. Dalam satu posting, Johar Ismail mengatakan, manusia tidak bertanggungjawab begini, diambil sebagai menteri, orang sibuk dengan COVID-19, Menteri Kesihatan sibuk nak glamour dengan bernyanyi. Dahlah suara, kalau didengar biawak pun boleh keguguran. Ini pula komen Najib Razak dalam posting beliau di page FB Najib Razak. Terpulanglah kepada rakyat jika tak puas hati dan nak kecam nasihat Doraemon. Menteri label sendiri dan menteri beri nasihat minum air suam. Tapi tak perlulah sampai memfitnah Menteri PN dengan cara begini. Kita tengah menghadapi krisis COVID. Biarlah dia buat kerja tanpa difitnah. Lagu raya itu bukan dirakam semasa dia Menteri Kesihatan seperti dalam posting ini. Lagu dirakam pada tahun 2017 semasa negara aman damai dan tidak menghadapi apa-apa krisis. Saya faham Ramadan dan Hari Raya menjelang, tetapi rakyat Malaysia perlu menerima realiti bahawa krisis COVID kini adalah sangat luar biasa dan tidak pernah berlaku sejak 100 tahun yang lalu. Sebab itu, kita mesti banyak bersabar dan bertahan jika jumlah kes COVID masih tinggi kerana situasi boleh berubah dengan begitu pantas sekali. Kita ambil iktibar dari apa yang telah berlaku di negara lain. Jelas dari graf bahawa kes COVID di Iran agak stabil sebelum 20 Mac setelah kerajaan Iran melaksanakan langkah-langkah sekatan untuk melawan COVID. Namun pada 20 Mac, negara Iran menyambut perayaan Nauruz, iaitu Tahun Baru Iran. Masa itu kira-kira 1.2 juta daripada jumlah penduduk 81 juta Iran menolak nasihat kerajaan. Masa itu, Iran tidak menyekat perjalanan antara bandar dan telah pulang ke kampung masing-masing. Ramai lagi yang mula berkumpul dan berkunjung sesama sendiri untuk meraihkan perayaan tersebut. 20 Mac 2020. Please by the Iranian government for citizens to stay at home at the start of the country's new year have been widely ignored, with more than 1.2 million people taking to the roads according to police. Masa itu, kerajaan Iran sedar mereka tentu akan menghadapi gelombang kedua yang lebih besar. Akibatnya, kebimbangan kerajaan Iran terbukti benar apabila kes COVID baru Iran melonjak naik selepas hari perayaan dan diramal akan terus naik kerana tempoh inkubasi COVID adalah selama 14 hari. Penyakit COVID ini berbeza dengan yang lain kerana virus ini mula merebak sebelum mereka yang sudah dijangkiti menunjukkan apa-apa gejala. Seseorang yang telah dijangkiti tidak akan sedar mereka sedang menjangkiti orang tersayang mereka. Inilah bahaya COVID. Sebab itu, saya berpendapat bahawa ianya masih terlalu awal untuk membenarkan bazar Ramadan berjalan ataupun untuk membenarkan rakyat balik ke kampung secara beramai-ramai untuk raya. Ianya bergantung kepada trend COVID dalam 14 hari lagi Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jika dibenarkan pun, kes COVID baru mula menurun. Langkah berjaga-jaga mestilah pada tahap paling tinggi dan zon hotspot COVID mesti terus diletak di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Kita semua perlu faham dan berkorban sedikit dalam musim Hari Raya tahun ini. Kita perlu mengambil pengajaran dari apa yang berlaku di negara-negara lain. Metro melaporkan Iran berdepan gelombang kedua kerana rakyat degil. Reuters melaporkan jurucakap kerajaan Iran Ali Rabi'i berkata, terdapat warga Iran tidak mengendahkan nasihat Kementerian Kesihatan dan keluar ketika sambutan Tahun Baru Iran. Ia boleh menyebabkan gelombang kedua wabak ini. Katanya, hampir 73,000 jangkitan baru dikesan semalam menjadikan jumlah kes COVID seluruh dunia mencecah 857,000 orang dengan 42,114 nyawa terkorban. Seorang dari setiap 500 penduduk di Itali, Sepanyol dan Switzerland telah dijangkiti. Jika kadar jangkitan yang serupa berlaku di sini, Malaysia akan ada 65,000 kes COVID. Kes jangkaan baru di Itali terus menunjukkan tren yang stabil semalam. Ianya bukti bahawa perintah kurungan mereka adalah berkesan. Pakar membuat ramalan bahawa jika langkah-langkah dan tren jangkitan menurun berterusan, Itali akan berjaya membasmikan COVID dari negara mereka dengan sepenuhnya menjelang 16 Mei. Dalam satu tweet yang dikeluarkan oleh Khalid Samad, beliau dilaporkan berkata, Jip, orang cakap lain, kamu cakap lain. Memang PH belanja lebih, tapi dengan jimat cermat. Berapa puluh bilion dijimat melalui perundingan kembali ECRL, LRT3, MRT2, Tol Plus dan sebagainya. Soal perbandingan akaun dan hutang, semua tahu kes Datuk Nur Salwani, Creative Accounting Mujib. Okeylah Jip, cukup-cukuplah nak tegakkan benang yang basah itu. Saya faham, Kak Mah dah lama tak shopping. Pasti tension kan? Dahlah kena PKP.
pasti Jip turut tension kan? So relax je lah Jip oi. Saya pun tak nak tambahkan tension kamu, tapi terpaksa jawab dakwaanmu. Maaf ya Jip. Ini jawapan Najib Razak. Hari itu, PH mengeluarkan kenyataan media bahawa kerajaan PN mampu melaksanakan pakej rangsangan yang besar kerana penjimatan rejim gagal kerasi PH. Saya pun menjawab bahawa ianya tidak benar bahawa kerajaan PH pernah menjimat dengan menggunakan laporan rasmi bulan Disember 2019 Kementerian Kewangan. Malah perbelanjaan tahunan kerajaan, penambahan hutang negara dan defisit tahunan kerajaan masa PH adalah jauh lebih besar berbanding apa yang telah dilaporkan. Pagi ini, Late pun jawab pembongkaran saya. Jawapan balas dia mendapat sambutan hangat, 0 kongsian dan 16 like. Berbanding pembongkaran saya, 5,500 kongsian dan 40,000 likes. Akhirnya, Late mengaku bahawa perbelanjaan kerajaan PH adalah lebih tinggi. Sukar untuk dinafikan ini kerana pada tahun pertama PH sahaja, Wan Eng telah meminta bajet tambahan 19.6 bilion ringgit dan menaikkan defisit tahunan dari 2.8% ke 3.7%. Sebab itu, Late terpaksa mengaku. Lepas itu, dia masih tegas bahawa mereka telah jimat walaupun perbelanjaan masa PH adalah lebih tinggi. Logik dia bahawa mereka jimat tetapi belanja lebih. Ini agak susah untuk orang biasa nak faham. Akhirnya, dia tolak secara bulat-bulat semua angka yang saya beri yang membuktikan hutang negara naik pada kadar jauh lebih tinggi masa PH berbanding masa BN walaupun ianya diberi oleh data rasmi Kementerian Kewangan semasa idola dia menjadi Kementerian Kewangan. Alasan yang dia berikan, dia kenapa tolak, dia kata saya menipu akaun dengan memetik nama Nur Salwani. Nur Salwani adalah pegawai Jabatan Audit Negara yang terlibat dengan kes pemalsuan laporan audit 1MDB saya. Beliau diagung-agungkan oleh rejim PH masa itu kerana beliau telah merakam satu mesyuarat antara pegawai saya dengan Jabatan Audit walaupun saya tidak terlibat dalam mesyuarat yang dirakam itu. Ya, suara saya tidak ada dalam rakaman itu kerana saya tidak hadir mesyuarat itu. Kes laporan audit ini adalah antara permainan propaganda PH yang cuba membina persepsi bahawa kerajaan BN masa dulu banyak memalsukan laporan atau audit. Namun, tiada seorang juru akaun, pegawai kerajaan atau juru audit pernah didakwa telah memalsukan akaun selama 22 bulan rejim PH. Sebab itu, PH juga tak pernah berani melaksanakan RCI ke atas kes-kes yang didakwa ada pemalsuan akaun seperti LTAT, tabung haji dan sebagainya. Walaupun itu adalah antara 10 janji 100 hari manifesto PH kerana mereka bimbang akan terkantoi sekali lagi seperti dakwaan Guan Eng bahawa BN telah merompak wang GST 19.4 bilion yang terbukti fitnah dalam laporan siasatan PAC. Apa yang Late tak faham ialah dalam kes audit 1MDB di mana saya didakwa telah mengarahkan laporan akhir 1MDB ditukar, tiada satu pun dari 3 butiran yang didakwa telah dipinda melibatkan angka kewangan 1MDB. Bekas audit negara mendakwa ada 3 butiran yang berbeza antara 2 penyata akaun itu. Butiran pertama, penyata akaun SSM menggunakan perkataan grup atau kumpulan. Penyata akaun kepada MKD pula menggunakan perkataan Brazen Sky yang merupakan anak syarikat 100% milik 1MDB. Butiran kedua, penyata akaun dihantar ke SSM menggunakan perkataan substantially utilized for the purpose of atau sudah digunakan untuk tujuan. Penyata akaun kepada MKD pula menggunakan perkataan substantially set aside for the purpose of atau sudah diketepikan dan dikhususkan untuk digunakan bagi tujuan. Tujuan yang dimaksudkan dalam kedua-dua penyata akaun itu tidak berbeza. Butiran ketiga, penyata akaun kepada MKD pula ada butiran tambahan bahawa pihak 1MDB, sebuah syarikat Amerika Syarikat dengan TMB telah bersetuju untuk menggunakan sebuah anak syarikat 1MDB untuk usaha sama projek solar. Namun usaha sama ini akhirnya tidak diteruskan. Lagi kelakar ialah walaupun saya didakwa mengarahkan laporan akhir dipinda, saksi-saksi dari Jabatan Audit Negara telah mengesahkan bahawa yang ditukar itu bukan laporan akhir dan draft laporan audit memang boleh dan sering dipinda. Saksi utama dari Jabatan Audit Negara juga memberitahu mahkamah bahawa dia tidak pernah menerima permintaan secara langsung agar perkara tertentu dalam laporan audit ditukar. Itulah PH. Banyak menyalahgunakan. Itulah PH.
banyak menyalahgunakan kuasa kerajaan untuk memainkan persepsi dan propaganda untuk menipu rakyat. Tetapi apabila dicabar dan dijawab dengan fakta dan bukti sahih, mereka akan gagal menjawab dan terus merayan. Setuju tak, Lid? Sekian sahaja untuk kali ini. Bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Stay at home.